Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera kepada tuan-tuan dan puan sekalian yang sedang bersiaran di laman sumber inspirasi. Nampak sangat lama dah tak bersiaran kan. Jadi tuan-tuan sekalian, pada video kali ni saya rasa terpanggil nak bercakap berkenaan tentang pengucapan awam. Bolehlah saya berkongsi tips sedikit. Saya bukanlah orang yang paling layak lah untuk bercakap berkenaan ini, tapi saya rasa nak berkongsi pasal kita start dengan orang yang tak adalah hebat sangat bercakap, tapi Alhamdulillah kita dapat improve. Jadi kita nak share lah berkenaan tentang tips pengucapan awam. Jadi bagi anda yang menonton ni, mungkin anda tergolong dalam mungkin audiens yang sedang menonton ni terbahagi kepada beberapa golongan. Ada yang mungkin tak pernah langsung berucap, tapi ada niat nak pandai, nak mahir lah berucap di khalayak ramai. Mungkin ada yang di tengah-tengah dah pernah berucap tapi nak tingkatkan lagi, ataupun yang ketiga memang dah mahir dah berucap. Jadi saya harap apa yang saya kongsikan ni dapat menyenangkan hati ketiga-tiga pihak lah, tiga golongan ni lah. Sebab apa yang saya kongsi ni adalah pandangan peribadi saya. Jadi tuan-tuan sekalian, bila kita bercakap tentang berucap di khalayak ramai ni, ataupun pengucapan awam, pidato ke, bagi saya dia nama tu mungkin pelbagai, tapi bagi saya bila kita bercakap di khalayak yang lebih daripada 2-3 orang, itu dah kira ramai lah kan. Lebih daripada seorang tu dah kira ramai, tapi lebih baik mungkin dah 3-4 orang, 5 orang dan ke atas tu di khalayak ramai lah. Jadi bila kita bercakap tentang berucap di khalayak ramai ni, bagi saya sebenarnya dia sangat subjektif tau. Kita tak boleh nak nilai tahap pengucapan awam seseorang itu dengan format yang memang ada satu format je. Tapi kita tahu institusi ini diletakkan format ataupun skor untuk pengucapan awam tu macam ni. Maksudnya dengan cara macam ni, tangan macam ni, nada suara macam ni. Dia macam ni. Ada yang diletakkan skor pemakahan pengucapan awam tu macam ni. Tapi kalau saya personally, saya macam agak bebas sikit daripada nak letakkan skor tu. Memang skor tu penting, sebab setiap apa yang dibuat tu penting. Tapi kalau untuk bercakap personally, bagi saya dia bebas. Bagi saya dia sebenarnya tak ada apa-apa skor. Yang hanya perlu dinilai bagi saya apa yang nak disampaikan, apa value yang nak disampaikan. Maksudnya daripada sudut luaran, lontaran suara ke dan sebagainya, itu depends. Jadi bagi saya apa yang nak disampaikan. Sebab untuk kita menilai apa yang diucap oleh seorang individu tu, bagi saya apa yang nak disampaikan sebenarnya. Cara disampaikan itu mungkin pelbagai. Itu nombor satu lah bagi saya. Tapi saya pun ada skor, maksudnya ada skor pemakahannya tersendiri dalam kelab-kelab ataupun institusi ke organisasi yang saya turut serta. Mereka ada, mungkin ada yang tengok ni, dia tahu saya dalam beberapa, orang kata apa, persatuan dan sebagainya ataupun kelab sebagainya, dia tahu saya saya pun ada sendiri kita punya skor. Cuma untuk personally, bagi saya apa yang nak disampaikan tu sebenarnya. Yang lain-lain tu, gaya dan sebagainya, itu nombor 2. Maksudnya kat sini, bila awak nak berucap di khalayak ramai ni, tips dia adalah kenapa anda nak berucap? Kenapa anda nak berdiri di depan? Why? Bila anda ada why yang kuat, bila anda ada why yang kuat, bila anda berdiri di depan, maka bagi saya yang apa sahaja gaya dan sebagainya itu akan diletakkan tepi dulu. Nombor 2 dulu. Maksudnya anda datang dengan why yang kuat, apa sahaja yang skor yang anda nak tu akan anda tak pandang pun. Kerana
anda ada sebab kenapa anda nak berdiri di depan dan bercakap. Jadi anda kena study lah why. Kenapa anda nak berdiri di depan? Kenapa anda tak duduk je? Kenapa anda tak pergi makan ke, ataupun pergi keluar dengan kawan ke? Kenapa anda nak berlatih juga? So mesti ada sebab anda nak berdiri di depan tu. Mesti ada something yang sebenarnya nak sampaikan. Jadi sebelum anda berdiri kat depan tu, anda study dulu why. Sebenarnya tujuan saya cakap why ni sebab kita nak gali kita punya self empowerment kita yang sebenarnya memang besar. Banyak saya bercakap dalam channel saya ni bahawa kita ni, manusia ini adalah makhluk yang Allah SWT jadikan special, istimewa berbanding makhluk yang lain. Malah kita khalifah. Jadi kalau khalifah itu tentunya hebat lah kan. Tapi kenapa tak hebat? Sebab kita tak cari gali apa yang dalam kita. So antara salah satu cara ni nak cari gali, tolong why, cari sebab kenapa nak berdiri di depan. Mungkinlah kalau kita dah study why dah sebenarnya tetap juga tak boleh ke, ataupun sukar ke, itu mungkin perlukan memang latihan lah. Tapi bagi personally saya, cari why anda. Kenapa anda nak berdiri ke depan? Kenapa tak anda balik je? Kenapa tak anda diamkan diri je? Kenapa anda nak pegang mic? Kenapa anda nak berdiri dan tercegat di depan khalayak? Mesti ada sebab. So study betul-betul why anda. Sebenarnya saya nak congkil apa yang sebenarnya tersimpan, yang masih terbuku, yang sebenarnya benda tu dah banyak lapisan ataupun limiting yang menghalang dia keluar. Yang mana kalau anda berjaya keluarkan, atau anda berjaya jumpa dia, maka anda akan pergi cepat, anda pergi dengan lebih agresif. Mana kata agresif, ialah maksudnya anda dah tak peduli dah hakikan apa benda, anda pergi nak pecahkan limiting yang mungkin dah termasuk ataupun dah tersebati. Contohnya, mungkin anda pernah terima perkataan-perkataan, kau ni tak pandai cakap lah, bercakap kat depan ni memalukan ke, ataupun diketawakan bila bercakap, ataupun diejek-ejek bila bercakap. Jadi benda tu limiting lah tu. Maka bila dia dah sebati, sebab tu nak pecahkan balik tu, dia perlu take time untuk kita selak sampai kita dapat. Sebab tu tuan-tuan dan sekalian, faktor orang sekeliling, faktor family itu penting dalam bentuk karakter ataupun bentuk self empowerment anak-anak ataupun individu tu. Sebab bila family yang mengamalkan ataupun environment yang mengamalkan budaya sihat, bukan ya, maknanya positive vibes dan sebagainya, itu akan create satu momentum yang padu, bukan create sebenarnya, tapi dia dah mengurangkan limiting belief dalam diri seseorang tu. Maka setiap orang dah dilahirkan dengan keadaan yang memang dah cukup dah. Empowerment bukan ni kurang, ni ada lebih, tak. Tapi disebabkan lapisan limiting belief yang termelekat makin melekat bila sekeliling dia ataupun family dia ke, ataupun mungkin dah ditakdirkan begitu untuk anda sendiri teroka dan sebagainya. Saya pun tak pasti kan. Tapi benda ni benda yang perlu, kalau anda nak berjaya, anda perlu harungi lah. So cerita anda akan lebih menarik bila anda dapat pecahkan limiting belief ataupun kebuntuan yang besar berbanding orang yang kebuntuan kecil. Pasti story anda akan lebih berbeza. Jadi kita boleh pandang daripada sudut positif kat situ. Mungkin saya terlalu berbincang panjang berkenaan tentang tips pengucap awam, tapi saya syorkan mungkin benda ni jarang ditemukan di mana-mana kelas dan sebagainya. Saya cakap sebab daripada hati saya. Ada orang yang dia bila bercakap ke depan dia dah terus boleh walaupun dia first time masuk kelas pengucap awam. Ada yang bertahun masuk pun tak boleh. So inilah bezanya. Maksudnya apa yang limiting belief ataupun kebiasaan yang dibawa
sebelum masuk ke kelas pengucap awam, itu akan menentukan bila dia berucap di depan. Yang pastinya semua orang boleh, insyaAllah, tapi dengan gaya yang berbeza. Mungkin ada orang dominan kat sini, ada orang dominan kat sini, tapi pastinya semua orang boleh, tapi dengan gaya yang berbeza, bukan gaya yang sama. Jadi seorang pengajar ataupun penilai, dia perlu kreatif bila dia menilai suatu pengucapan awam itu. Tapi bukan bermakna kita terima ucapan yang hamba ataupun tak. Itu perlu dibaiki. Tak semestinya value yang terlalu bagus, tapi pengucapan hamba itu pun kita perlu elakkan lah. Sebab kita nak sampai ke satu yang menarik, kita perlu menarik juga. Jadi itu perlu diperbaiki lah. Maksudnya kat sini, first study why anda. Kenapa anda nak berdiri di depan? Gali sebanyak yang boleh. Kenapa dan sebagainya. Mungkin guru-guru pidato anda, mereka mungkin nak cakap ini, tapi tak sempat sebab banyak modul yang perlu diketengahkan. Dia lebih kepada muhasabah ni, sesi muhasabah, sesi atau apa, melihat ke dalam, brainstorm ke dalam diri, apa yang perlu diperbaiki. Jadi bila anda tengok kenapa ada orang, contohlah kalau anda di golongan yang tak boleh lagi bercakap di depan kan, bila anda tengok kenapa orang lain boleh cakap, tak, sebenarnya anda pun boleh cakap, tapi sebab anda belum terbiasa lagi. Keadaan anda yang sebelum ni, jangan salahkan keadaan anda. Sebab kalau anda salah keadaan, anda tak dapat create story sendiri diri anda. Percayalah, kalau anda go ahead apa saja sekalipun, anda akan dapat create story diri anda yang mungkin lebih menarik berbanding orang lain yang mungkin kurang masalah. Itu kalau kita nak tengok positif. Jadi jangan salahkan keadaan anda yang sebelum ni. Move forward, okay, teruskan dan create story anda. Jadi jangan tengok kenapa orang ni boleh cakap. Sebab mereka sebelum dah terbiasa limiting belief mereka tu dah dibuang, ataupun bukan dibuang, dah tak termasuk dalam diri dia. Sebab persekitaran dia, mungkin mak ayah dia yang mungkin dah terbiasa dan sebagainya. Jadi anda ada story anda, go ahead. Jangan duduk setempat. Bucat di depan bukannya semesti dalam kelas, pergi ke mana-mana. Anda pun boleh create kelas sendiri yang menambahkan lagi masa, durasi anda, jam terbang anda untuk bercakap di depan. Pelbagai lagi. Percayalah, orang yang hebat bercakap di depan ni, ataupun boleh bercakap di depan ni, sebab jam terbang dia dah tinggi. Dia dah biasa berdepan dengan audiens. Kalau anda belum, takkanlah anda tiba-tiba nak terus. Sebab dia memerlukan proses. Bila anda dapat jam terbang yang baik, maksudnya anda dah ada pengalaman-pengalaman yang banyak. Jadi pengalaman-pengalaman itu yang mengajar anda. Jadi kat situ bila kita cakap tentang minda bawah sedar bila dia dah terbiasa, dia akan create satu momentum yang okey, bila aku dah boleh buat ni, aku boleh buat ni lagi, aku boleh buat ni lagi. Bila aku dah boleh berucap kat depan 10 orang, aku boleh berucap kat 15 orang. Bila aku dah boleh berucap kat 30 orang, tiba-tiba datang dia 5 orang je, lagilah kacang. Itulah minda bawah sedar. Saya tak cakap minda bawah sedar yang menganggap apa tak, tapi benda tu, sekadar tu je. Jadi tuan-tuan sekalian, bila anda dah boleh bercakap di depan 40 orang, tiba-tiba datang audiens 5 orang, pasti kacang begini. Bila anda boleh bercakap di depan 100 orang, tiba-tiba audiens datang 10 orang, anda rasa simple. Padahal sebelum ni anda tak boleh bercakap di depan siapa pun, mungkin 3 orang pun tak boleh. Sebab itulah anda kena create, pecahkan dengan cari pengalaman. Dan bila anda pula juara dalam pengucapan awam, dalam organisasi anda juara, lagilah bila anda berucap di depan, anda ada satu momentum yang macam sebelum ni anda tak boleh. Betul, anda berlatih anda jadi juara. Kemudian anda nak create balik yang tak boleh tu, rasa macam takkanlah kita nak create. Kita sebenarnya tak boleh naik basikal, lepas tu kita dah boleh buat basikal, kita nak create balik tak boleh buat basikal, tak boleh. Jadi macam itulah. Untuk anda create skills, anda perlukan latihan tu yang akan tajamkan minda bawah sedar anda. Bila anda nak patah balik, dah tak boleh lah. Untuk skill tu anda dah mahir dah. Itu cakap tadi, biasa kan. Kalau anda rasa anda tergagap cakap
5 orang, senang je anda bercakap depan 100 orang. Nanti patah balik ke 5 orang, tengok macam mana, anda rasa macam simple. Bukanlah nak kata simple, tapi begitulah. Contoh anda nak berucap 5 minit pun susah. Anda cuba paksa diri anda berucap 2 jam. Besok bila ada task 5 minit, anda rasa senang, insyaAllah. Itulah main kita, permainan minda kita. Jadi mungkin apa yang saya cakap ni sangat subjektif. Mungkin ada yang boleh terima, ada yang tak boleh terima dan sebagainya. Jadi saya terbuka kepada apa-apa kritikan dan sebagainya, ataupun pandangan, nasihat dan sebagainya. Sedikit tips lah berkenaan tip ni, bukan nak kata tips pun iya juga, tapi mungkin ada sebagai orang ni kata lebih kepada personally punya pandangan lah berkenaan tentang pengucapan awam ni. Saya bukanlah seorang pengucapan awam profesional, bukan, tapi saya adalah berkecimpung sedikit, luangkan sedikit masa dalam dunia pengucapan awam ni untuk pengalaman dan sebagainya. Jadi saya akan bercakap lagi bila saya terpanggil untuk bercakap berkenaan tentang ini. Jadi terima kasih kerana sudi bersiaran di laman Sumber Inspirasi. Jangan lupa subscribe jika anda belum subscribe. Jika ada samaran komentar dan sebagainya, sila nyatakan di ruang komen. Kami sangat menanti-nantikan apa yang anda ingin lontarkan, apa pandangan anda berkenaan channel ini ke, ataupun berkenaan topik ini dan sebagainya. Kita jumpa lagi pada video akan datang. Kami doakan agar anda sentiasa bahagia, berjaya di dunia dan juga di akhirat, insyaAllah. Sama-sama kita ingat, insyaAllah, sama kita doakan agar kita semua sentiasa selamat di dunia yang akhir zaman ni, insyaAllah. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.